Lur bidar. Apa, siapa, bagaimana dan juga bila. Apakah yang dimaksudkan dengan sulur bidar? Di sini saya akan menerangkan secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan sulur bidar. Sulur bidar merupakan makhluk misteri yang popular diceritakan oleh kaki pancing dan orang-orang lama. Sulur bidar ini dikatakan ditemui di sekitar tasik dan sungai besar seluruh Malaysia, antaranya Tasik Kenyir di Terengganu, Tasik Banding Raya Belum di Perak, Tasik Chini dan Sungai Pahang yang terletak di Pahang. Tasik Kenyir contohnya, sulur bidar sering dikatakan akan muncul semasa musim hujan dan musim tengkujuh. Nama lain bagi sulur bidar turut dikenali sebagai hantu balung bidai. Menurut cerita orang-orang di sekitar Tasik Kenyir, sulur bidar mempunyai bentuk fizikal yang aneh, iaitu berbentuk sehelai permaidani atau tikar putih. Selain itu, terdapat 4 kepala di setiap penjuru. Sulur bidar dikatakan akan menggulung mangsa lalu menariknya ke dalam air selama beberapa hari. Kedatangannya dapat dikesan melalui buih-buih atau pusaran yang muncul secara tiba-tiba bersama dengan daun-daun yang berada di dasar tasik timbul di permukaan air. Daun-daun yang timbul tadi apabila diambil ianya kering walaupun muncul dari dasar tasik seolah-olah ada sesuatu yang telah memerah atau mengeringkan daun tersebut. Menurut orang-orang tua, daun yang timbul tadi boleh dibakar walaupun ia dari dasar tasik. Ini membuktikan daun-daun yang timbul di permukaan air tersebut benar-benar kering. Sekiranya tanda-tanda tersebut telah muncul, anda disarankan melaungkan azan dengan kuat untuk menghindarkan diri dari makhluk tersebut. Dapat cerita mengenai seorang pemancing yang terserempak dengan sulur bidar, lalu cuba membaling mata kail ke arahnya, namun ia menembusi badan makhluk tersebut. Kebenaran makhluk ini belum dapat dibuktikan secara saintifik, walaupun ada yang mendakwa pernah menangkap gambarnya. Sulur bidar mempunyai pelbagai versi, penemuan serta pandangan yang berbeza. Di bawah ini saya sertakan beberapa versi yang diketengahkan oleh setiap pemancing-pemancing yang berjaya menemui sulur bidar. Versi pertama, sulur bidar dikatakan berbentuk tikar putih, mempunyai kepala seakan-akan labi-labi di setiap penjuru dan mempunyai kaki kecil seperti ulat kongkok yang banyak di sekeliling badannya. Versi kedua, ada sesetengah berpendapat sulur bidar merupakan haiwan seperti ular besar yang menjalar di atas air, dan ada juga yang mengatakan ia mempunyai kepala yang bulat serta rambut yang dipenuhi ular berbisa. Versi ketiga, sulur bidar dikatakan adalah seekor ular besar yang berbentuk lepir seperti permaidani yang berukuran 4x4 meter atau lebih tepat lagi segi 4 tepat. Versi keempat, sulur bidar yang ditemui di Red Indian kelihatan seperti minyak beku yang terapung di permukaan air yang dapat melemaskan mangsa serta mampu memasuki lubang but untuk menangkap mangsa. Versi kelima, sulur bidar merupakan makhluk halus dalam kepercayaan orang Melayu. Kemungkinan ia terdiri daripada jin atau syaitan yang suka mengganggu manusia. Ia juga dikatakan semangat jahat yang tinggal di dalam air. Ia menyerupai tikar mengkuang yang hanyut dan akan menggulung serta melemaskan mangsanya selama beberapa hari sebelum dilepaskan. Versi keenam, masyarakat Sunda menggelar sulur bidar ini sebagai lelet sama. Lelet bermaksud menggulung, manakala samak bermaksud tikar. Kepercayaan mereka mengatakan lelet samak bermula
apabila tikar bekas alas memandikan jenazah telah dibuang ke dalam sungai yang kemudiannya diserap oleh makhluk halus sebagai penunggu sungai. Maka secara ringkasnya, Suluh Bidar merupakan makhluk yang sangat misteri yang belum lagi menemui jawapannya. Yang ada hanyalah cerita mulut ke mulut tanpa ada bukti yang sahih penemuan makhluk tersebut. Begitu banyak pendapat, pandangan dan penemuan, namun sehingga kini soalan demi soalan masih belum lagi terjawab, iaitu apakah sebenarnya Suluh Bidar? Adakah ianya benar-benar wujud atau sekadar mitos sebagai penyedap cerita? Namun ada juga yang mengatakan tasik, lombong ataupun sungai sememangnya menyimpan daun dan kayu-kayu kering yang mereput di dalam dasarnya. Buih yang membuak-buak pada permukaan air sebenarnya adalah gas H2S, hydrogen sulfide, yang sangat berbahaya dan boleh membawa maut. Gas tersebut adalah hasil daripada benda reput yang termendap di dalam laut, tasik buatan manusia ataupun sungai. Cuba kita menyingkap kembali sebuah video yang dikeluarkan oleh Ustaz Rosdi Hassan yang bertajuk Misteri Suluh Bidar. Video tersebut, Ustaz Rosdi Hassan ingin melihat sejauh mana kebenaran yang diperkatakan mengenai Suluh Bidar. Video yang berdurasi selama 15 minit 30 saat itu memaparkan keberanian Ustaz untuk menyeru makhluk misteri tersebut dengan menyelam ke dalam sungai untuk melihat sendiri rupa sebenar Suluh Bidar. Jika benar Suluh Bidar ini adalah kejadian fenomena alam, jadi bagaimana pula dengan video Ustaz Rosdi Hassan? Dalam video tersebut, pada permulaannya kita dapat melihat Ustaz Rosdi Hassan mengambil secubit tanah dan dibaca ayat-ayat Al-Quran sebelum melemparkannya ke dalam sungai. Sejurus selepas itu, kita dapat melihat tindak balas yang dikeluarkan dari dalam sungai tersebut. Ini membuktikan Suluh Bidar bukannya fenomena alam, tetapi adalah sebuah perkara mistik yang masih belum terungkai jawapannya. Abah, saya akan selam ke situ. Saya tak tahu apa benda tu. Benda besar. Makin lama makin besar ya. Makin lama makin besar.